Mana yang lain? Farhad, tak ada. Umar, siapa lagi? Faiz, ada Faiz. Faiz tak ada. Lagi siapa lagi? Girls pun Zaira tak ada. Zaira betul lah. Zaira kan. Ha. Lydia. Where's everybody? Nak tunggu kawan kamu kejap ke ataupun nak teruskan kelas? Tunggu je aku. Tunggu. Okay. Alright. Okay, so hari ni kita akan bincang pasal performance evaluation. Harap sempat lah. Tak susah pun kan soalan dia kan. Tu kita akan buat sampai nombor 11 lah. Okay. Lepas tu kalau sempat, okay, kalau sempat kita recap balik kita punya electromagnetism. Kalau sempat lah. Tahu lah sempat ke tak? Sempat kot. Sebab semua dah buat kan. Dah buat belum performance evaluation tu? Dah buat dah? Belum? Dah? Belum? Belum? Dah? Belum dah? Cikgu je yang buat. Baju cikgu hijau, background hijau jap. Cikgu tukar. Nanti kamu tak dapat beza cikgu dengan ikan kat belakang tu. Mana background cantik-cantik sikit. Cikgu. Ni macam cikgu tengah terbang. Sekejap. Okay lah. Okay. Kita tunggu jap dalam lagi 2 minit. Ikut jam Google 10.3 minit sekarang. Lagi 2 minit, 10.5 minit. Lepas kita mula. Okay. Rasanya boleh buat kot performance evaluation tu kan. Sebab cikgu tengok soalan ni tak ada susah sangat. Dia pusing benda yang sama, konsep yang sama, benda yang sama. As long as you understand what we discuss in the topic with, then you can explain and you can calculate. Topik heat dengan topik wave mana lagi susah? Aziz? Topik wave dengan heat mana lagi susah? Wave. Aziz? Wave dengan heat mana lagi susah? Bagi saya wave. Wave susah lagi. Kenapa? Keliru. Pening. Pening. Sekarang pun pening lagi. Pening. Pening lalat ke? Pening katak ke? Pening manusia? Pening sikit lah. Sikit je lah. Okay.
Sampai sekarang pun pening lagi. Pening kat bahagian mana tu? Cik. Konsep ke? Ke cikgu ajar laju sangat? Cikgu ajar laju sangat ke? Jadi biasa. Biasa. Sebab itu kan kita satu kelas kan kita berjaya habiskan semua soalan yang cikgu bagi waktu cuti campur dengan elektromagnetism kan. Lepas tu cikgu ajar 401, cikgu sempat habiskan pasca je. Yang soalan objektif tu tak sempat habiskan. Cikgu tahu kenapa. Padahal dia punya ni durasi sama je. Cikgu rasa sebab start lambat kot. Start lambat. Okay, jam telah menunjukkan pukul 10.06. Cikgu ambil attendance. Okay. Sebelum tu, tak apalah kita ambil attendance dulu. Aiman Muiz. Ada. Akmal. Ada. Amanda. Ada. Imanina. Ada. Erdina. Ada. Hafiz. Ada. Ada. Farhad. Ada. Ada. Luffy. Ada. Ada. Ais. Ada. Umar. Ada. Okey. Najiha. Ada. 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 Najiha ada. Okey, no, Adriana tak ada. Amanina. Tak ada juga. Husnina. Ada. Okay, Liana. Ada. Jasmine. Tak ada. Okay. Putri Irdina. Putri Irdina. Tak ada. Lydia. Ada. Wan Zaira. Zaira ada Zaira. Ada. Okay. So yang tak ada Putri Irdina, Yasmin, Amanina, Adrana dengan Faiz. Tak ramai lah hari ni. Kenapa? Mana pergi semua orang? Apa yang telah terjadi? Okey. Apalah, nanti yang tak adil tu tolong bagi tahu mereka 10 PM cikgu Alas, kenapa tak adil? Mungkin vaksin ke apa kan. Okey. So kita bagi Syafiz. Syafiz baca doa dulu Syafiz. Fiz, baca doa. Kita bagi Aziz. Aziz. Boleh Aziz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk apa? Ibu dengan ayah Adriana kan, yang baru saja meninggal dunia. So kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Okay. Alright. Jadi kita akan teruskan kelas kita pada hari ini. Okay. Performance evaluation. So hari ni harapnya last lah pasal wave. Kalau ada apa-apa soalan, okay, tak faham, tak clear ke, pening-pening ke, tak jelas lagi ke, boleh tanya cikgu Okay. Alright. So okay. Okay.
Nampak skrin cikgu Okay, so jom kita buat. Okay, so performance evaluation. Performance evaluation. Okay, soalan 1. Okay, figure 1 shows a port and the area around it. State the wave phenomena that occurs when the sea wave collide with embankment port A, move towards beach B and pass through the entrance of port C. So kita highlight kan, dia tanya apa? Occur when sea wave collide with embankment. Collide embankment A. Move towards beach B dan pass through the entrance at C. Okay, so ada 3 benda yang dia minta kita state the wave phenomena. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak jawab soalan ni. Okay, so pertama sekali kamu tengok karakteristik lah. Okay, karakteristik. So kalau tengok dari apa yang kita nampak ni, A tu pasal apa? Apa tahu? A tu pasal apa? Apa jawapan bagi A1? Bila sea ataupun wave bertembung dengan satu objek yang keras, apa terjadi pada wave tersebut? Apa terjadi pada sini? Reflection. Reflection. Pandai. Reflection. Reflection lah. Dia pantul lah. Okay. Wave bergerak dan dia berlanggar dengan dinding ni. Embangpun ni. Dinding ni. Dan dia akan pantul. So apa berlaku pada B? Beach. Maksudnya ada perubahan kedalaman. Betul tak? Kan? Pantai kan? Ada perubahan kedalaman. Okay. Perubahan kedalaman. Fenomena apa? Refraction. Refraction. Pandai. Refraction. So nombor 3. Nombor 3. Ada gap. Keywords. Gap. Apa dia? Diffraction. Diffraction. Pandai. Diffraction. Okay. Diffraction. Okay, selesai. Bagus. Okay. So draw the wavefront after the wave pass C. Apa berlaku kalau kita apa berlaku kepada wavefront ni bila dia melintasi C? Apa berlaku? Macam mana bentuk wave dia? Adakah macam ni? Bentuk macam mana? Bentuk? Bentuk apa? Bila wave bertemu dekat diffraction, ada gap, lepas tu berlaku diffract. Macam mana pattern gelombang selepas port C? Macam mana? Bulat. Bulat. Circular lah kan? Circular lah. Okay? Alright. Circular. Okay? So, you just draw lah. Draw saja. Okay? Mudah kan? Right? What is the effect on the wave if the entrance of the port is widened? Apa jadi kalau C ni kita lebarkan lagi? Apa jadi? Kalau kita besarkan lagi dia punya C tu. C tu kecil. Masa kalau kita besarkan lagi dia apa? Pattern wave dia petak. Pattern wave dia petak. Boleh. Macam mana kau nak tulis ayat? So cikgu kita boleh tulis the changes of wave front cikgu tulis dia. Tuan dia terus boleh lah, senang kan. Okay. So
Okay, so 1 A 1 kan. Satu jawapan dia tadi adalah reflection. Okay. Dan seterusnya adalah refraction. Kan. Lepas tu 3 diffraction. Okay. Alright. So nombor 2 kita dah lukis, 2B dah lukis. So 1 C. Okay, 1 C. Effect. So kita boleh cakap the changes ataupun the circular wavefront not significantly seen. Boleh je kan? Changes ataupun the circular wavefront not significantly seen lah. Okay, ataupun not seen significantly, ikutlah kamu BI kamu kan. Okay, maksudnya dia tak jelas lah sangat kan. Ataupun ikut Akmal tadi dia membentuk pentak. Okay. Alright. So kalau membentuk pentak tu bagi cikgu agak 50-50. Okay. Boleh diterima atau tidak. Kerana apa? Kerana okay, kita dia cakap widen je. Okay. Dia tak cakap pun bandingkan dengan wavelength. Kan itu cikgu pernah ajar kan. Kalau gap tu kecil daripada wavelength, dia akan membentuk circular. Kalau dia widen, masih lagi kecil daripada wavelength, masih lagi bentuk bulatan lah kan. Okay, dia kena lagi besar daripada wavelength, baru boleh jadi bentuk petak. Soalan ni dia tak cakap pun benda tu. Okay, dia cakap apa efek je. So kita boleh cakap lah, ada changes ke. Okay, changes ke lagi. Apa lagi tu lah contoh ataupun less diffraction ke ataupun amplitude not significantly decreasing kan, boleh juga. Okay, so kamu boleh cakap less diffraction ke. Okay, ataupun the circular wavefront not significantly seen, ataupun less diffraction, ataupun amplitude not significantly decreasing kan, pasal amplitude kan. Okay, pasal amplitude ataupun diffraction lah, boleh je sebut. Okay, alright. Okay, so nombor 2. Nombor 2. So nombor 2 cikgu lukis dekat ni gambar lah senang. Okay, nombor 2. Apa jadi kita dah belajar kalau dia berlanggar dengan gap. Apa jadi kalau dia berlanggar dengan barrier? Farhad, nak try Farhad. Apa jadi kalau dia berlanggar dengan barrier? Macam mana kita nak lukis je, Farhad? So kita boleh lukis. Shape. Okay. Okay, lepas tu okay, sini, right? Okay, lepas tu okay. Okay, so kamu lukis lah, ikutlah kamu. Okay, asalkan kamu tahu bahawa bila ada wave dia berlanggar dengan barrier, okay, kita akan membentuk satu bentuk gap. Okay, area ni lah.
Okay, ni tak ada diffraction lah. Okay, so kita punya wave bentuk macam ni lah. Okay, bentuk macam tu. Alright, boleh ke? Akmal, Liana? Okay, boleh? Boleh. Alright. Boleh. Alright. So bila kita berlanggar dengan gap, okay Haziq, kita berlanggar dengan gap, dia akan menjadi circular. Kalau kita berlanggar dengan barrier, dinding ke batu ke pulau ke kan. So dia akan jadi wavefront tu akan terputus. Okay, yang ni dia bentuk circular. Kalau dia berlanggar dengan sesuatu, dia akan terputus. Okay, dan akhirnya dia akan bercantum kembali. Okay, kalau dia berlanggar dengan barrier. Kalau berlanggar dengan gap, dia akan membentuk another type of wavefront. Okay, sama ada circular ataupun square. Okay, alright. So kita pergi ke soalan 3. Okay, so untuk soalan 3. Okay, soalan 3. Okay, soalan 3A. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab? What is coherent wave? Wave that has apa? Coherent wave. Baru je kita bincang itu. Coherent wave tu apa? Wave that has same and same apa? Right. Apa dia? Same apa? Dia kena ada dua persamaan. Cepat, siapa nak cuba jawab? Umar? Syafiz? Haziq? Farhad? Muiz? Luffy? Cepat, coherent wave tu apa? Coherent wave is a wave that has same apa? Same Frequency. And same Phase difference. phase difference. Okay, phase difference. Okay, pandai. So at B, state the points where the following occur: constructive and destructive. Okay, so 3 A. Okay, 1. Okay, so kat mana berlaku konstruktif? Kat mana berlaku konstruktif? Kat mana? Yang ni ke? P dengan R ke? P dengan R ni apa? Dotted line bertemu dengan solid line. Apa dia? Nodal line. Nodal line. Okay, destruktif ke konstruktif? Destructive. Destruktif. QS? Antinodal. Antinodal. Konstruktif ke destruktif? Constructive. Konstruktif. So jawapan ni adalah QN SK 3A1 konstruktif. 3A1 pula. 3B1 ialah konstruktif. Solid line bertemu solid line dan dotted line bertemu dotted line. So kalau kamu tak ingat dotted line tu true ke crash ke, kamu tak ingat, kamu cuma faham lah dotted line bertemu dotted line ataupun line yang sama jenis dia menjadi konstruktif. Kalau berlainan jenis dia menjadi destruktif. Ingat tu je lah. Okay, ingat tu je. Right, kalau lupa kan, Okay. Alright, so kemudian kita pergi 3B2. Tadi Akmal cakap destruktif adalah PNR. Okay, alright. So explain with suitable diagrams interference at point Q, R and S. So macam mana kita nak jawab?
Q. Q tu apa? Konstruktif kan? Konstruktif ke destruktif? Q tu adalah Konstruktif. konstruktif. Tapi cara terbalik lah kan? Okay, so kita boleh buat, dia suruh kita lukis diagram. So kita boleh buat macam ni, tambah, sama dengan, besar sikit. Buatlah besar macam mana kan? Besar. Okay, maksudnya dia bawah, dotted line kan? Ke bawah, true. Okay, true. So maksudnya, dotted line pertama, campur dengan dotted line kedua, dia menjadi satu resultant lah, ataupun hasil tambah lah. Okay, negatif 1 tambah negatif 1 jadilah negatif 2 contohnya kan. Okay, so 3C2 R ni adalah Q. Kalau R macam mana? Kalau R macam mana? R, bodoh cikgu punya tulisan dalam pad ni. R macam mana? Dotted line bertemu dengan solid line. Apa jadi pada R? Kamu boleh lukis 1 tambah 1 jadi berapa? Jadi kosong. Ataupun terbaliklah. Pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Okay. Boleh? Boleh? So S tu apa? S konstruktif. Okay, sama ke dengan yang Q? Tak sama. Q ke bawah. S dia punya puncak. Okay, so kita buat tambah. Jadilah besar. Faham? Ni dia dah tulis dah kat sini crash true. Dia dah bagi dah key kat sini. Cikgu tak perasan. So solid line adalah puncak, dotted line adalah true. Okay, boleh? Lydia boleh Lydia? Amanda? Boleh. Boleh? Okay. Alright. So kita pergi ke soalan yang keempat. Okay. Soalan yang keempat. Okay, soalan keempat. So kita ada Young's double slit. Thomas Young's punya double slit. Okay, kita ada red box, blue filter, single slit untuk membentuk diffraction. Okay, sebab light kan kita kena wajib ada diffraction dulu. Baru kita boleh buat interference. Macam mana cikgu tahu ni buat ada interference? Sebab ada dua coherent source. Okay, ada dua coherent source. What happens to the light rays at area K? Apa jadi pada terjadi dekat area K? Fenomena apa? Reflect, diffract, refract ataupun interference? Dekat area K tu apa berlaku? Akmal, apa yang berlaku dengan Akmal kat area K tu Akmal? Diffract. Area K tu. Salah. Jawapan dia adalah interference. Macam mana pula boleh jadi diffract? Kan dah ada satu. Kan dah ada dua. Ada dua source ni. Kan? Source satu, source dua kan? Right? So, dua source ni menghasilkan gelombang cahaya dan interference kan? Diffract dekat sini. Diffract dekat sini. Kenapa dia berlaku diffract? Sebab dia hanya satu sumber je. Satu slit je. Kalau dua slit jadi apa? Jadilah interference. Sebab slit pertama dia menghasilkan interference pula. Diffraction. Slit kedua pun hasilkan diffraction. So apa jadi? Dia berlaku interference lah. Kalau cikgu lukis
Okay, kalau cikgu lukis, contoh kita buat air lah kan, air. So, kita buat wavefront. So, dia menjadi gini kan. Right? Lepas tu ada slit kedua. Okay. Slit kedua kan. Slit kedua cikgu tukar pada pen. So, dia gelombang yang ada ni, dia akan pergi dekat slit pertama, dia menghasilkan gelombang baru, betul tak? Kan? Dan slit kedua menghasilkan diffraction juga, menghasilkan gelombang kedua. So, apa berlaku dekat area sini? Apa berlaku kat sini? Fenomena apa? Fenomena? Interference. Interference. Faham? Faham? Faham. Faham. Haziq? Faham Haziq? Haziq? Tidur apa? Haziq? Oh Haziq? Mana Haziq? Farhad? Faham tak Farhad? Boleh faham. Faham okay. Alright. So kenapa cikgu kata bahagian sini adalah interference? Sebab dekat sini kita berlaku diffraction. Sebab satu gap sahaja. Dia daripada front straight line menjadi circular lah kan. Okay, menjadi circular. Diffraction pertama lah. Ni dipanggil diffract lah. Now, pergi ke slit kedua. Slit kedua, kita ada dua gap. Gap satu dan gap dua lah. Okay. Dan setiap satu gap tu menghasilkan diffraction kan? Betul tak? Kan? Diffraction. So, kita hasil lah gelombang. Betul tak? Kan? So, kemudian, dekat gap yang kedua ni pun menghasilkan diffraction. Okay? So, bila dihasilkan diffraction, sini pun diffraction, kita ada dua gelombang lah. Dua gelombang. Dan bila dua gelombang, cikgu cakap keywords dia apa? Dua source kan? Dua source. Bila berlaku dua source ataupun dua gelombang yang bertemu antara satu sama lain, dia menjadi fenomena interference. Okay? Alright? Okay, so now. So, apa yang berlaku pada explain the formation of bright fringe and dark fringe. Amanda. Apa explain? Macam mana boleh jadi bright fringe? Tak sure lah cikgu. Sure. Akmal? Bright fringe. Macam mana boleh terhasil bright fringe? Sebab antinodal line. Antinodal line. Antinodal line disebabkan oleh apa? Konstruktif. Konstruktif. Kan? Konstruktif. Ini kali lagi. Tengok. Lama. Lari lah cikgu punya ni. Biarlah. Turun juga. Okay. So, constructive interference. So, how about the dark fringe? Apa yang berlaku? Disebabkan oleh apa? Nodal. Nodal. Pandai. Nodal line. Okay. Nodal line disebabkan oleh interference apa? Destructive. Destructive. Pandai. Destructive. Okay. Right. So, bright fringe adalah disebabkan oleh antinodal line. Okay, contoh kalau kamu tak ingat bright fringe dengan antinodal line, kamu tak ingat, kamu tengok satu je. Pasal ni, depan cikgu. Dark fringe je. Okay, dark fringe disebabkan oleh apa?
No. Okay, no interference. Nodal lah, nodal. Dan fringe adalah disebabkan oleh nodal line. Dan nodal line disebabkan oleh apa? Destruktif, kemusnahan lah. So gelap kan? Gelap tak ada apa? Tak ada interference. Bila tak ada difference disebabkan oleh destruktif, kemusnahan lah. Okay, so kalau bright fringe kita berlawanan lah. Kan? Kalau tadi no, sekarang jadi anti no pula. Okay, dan dia jadi bercahaya disebabkan oleh konstruktif. Kita membina wave tersebut. Okay, alright. So soalan seterusnya adalah okay, C. C. You are given the following information. Distance A equal to 0.3 mm. Distance between double slit and screen 2.7. Dan separation to adjacent bright fringe is 4 mm. Calculate the wavelength. So, A dia dah bagi dah. A kat mana? Ni. A kat mana? Adakah A dekat merujuk kepada single slit? Tidak. A merujuk kepada jarak antara source 1 dan source 2. Okay. Source 1 dan source 2. Okay. So D. D adalah merujuk kepada jarak antara screen ataupun double slit. Okay. Di mana interference mula berlaku ataupun sumber dia, sources, to the screen. D. Okay. To the screen. D. Dan X tu adalah two adjacent nodal or anti-nodal line. Kalau rujuk pada cerita ni, kita cakap two adjacent bright fringe lah. So apa formula? Formula dia. Lambda equal to, apa formula dia? Lambda equal to AX. AX over D. D. Andai. Okay. Lambda equal to AX over D. Okay. So kita masukkanlah saja nilai dia. A berapa? 0.3 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan berapa? X adalah 4 darab 10 kuasa negatif 3. Okay juga. So bahagi dengan 2.7 meter. So dapat berapa ni? Cuba kira. Cikgu dah kira dah semalam. Berapa? Ada. 0.3 darab 4 apa? (1.2 darab 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan 2.7. Sama dengan apa? Dapat berapa? Jawapan dia? Dapat berapa? 4.44 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, 4.44 darab 10 kuasa negatif 7. Cikgu tengok apa calculation ni kan. Cikgu boleh bagi tips lah sikit untuk kamu macam mana kamu nak kira benda ni dengan cepat. Ni adalah subjek matematik lah kan. Topik indices, betul tak? Kan? Kan? Betul tak? Kan? Okay, silap. Ini topik indices kan? Kan? Yang orang belajar dekat MAT kan? Dekat Maths. So kamu boleh gunakan yang ni untuk mempercepatkan pengiraan
dan mengurangkan kesilapan dalam pengiraan ni, indices ni. Okay, power by ni. Okay, so contoh cikgu bagi cikgu share tip lah. Okay, cikgu bukan nak ajar pun, cikgu tak pakar pun dalam bab ni. Tapi cikgu bagi tips macam mana kamu, contoh utama topik gravitation paling ramai sekali yang susah nak dapat jawapan. Padahal formula dah terhafal dah, tapi bila nak buat calculation dia sangatlah susah dan susah. Sebab masuk calculator tekan sana tekan sini, orang dapat lain jawapan, kita dapat lain jawapan kan. Kita pun serabut juga dalam kita punya calculator pun. Kita punya calculator panjang sangat kan. So susah. Contoh cikgu bagi 3 darab 10 kuasa 2. Okay, darab 4 darab 10 kuasa 3 bahagi 6 darab 10 kuasa berapa? 1. 2. Contoh kan? So, kamu boleh buat macam ni. Okay? Kamu tengok. 1, 2, 3. Okay? Right. Syarat indices kan? Syarat indices kan sama kan? Okay? Right? So, kamu boleh buat. Ni bukan secara calculation betul Just nak tolong kamu je. So, kita bahagi kepada 2. 1 integer. Satu lagi indices. So, kita tengok. 3 darab 4 bahagi 6. 3 darab 4 bahagi 6. Berapa jawapan ni? 12 bahagi 6. 2. Kan? Right? So, indices kita ada 10 darab 10 kuasa 3 bagi 10 kuasa 2. So kita punya kita punya law of indices kena 10 dan 2 tambah 3 tolak 2. Jadi apa? 10 kuasa 3. Dapatlah 2 darab 10 kuasa 3. So ni kamu boleh share je lah. Okay? Cikgu share je macam mana untuk menyelamatkan kamu daripada melakukan kesalahan-kesalahan dalam tekan kalkulator ni. Okay, kalkulator ni. Kalau panjang sangat, takut kamu tak dapat. Kamu nak kena letak bracket lah apa semua. So cikgu bagi tips, kamu buatlah secara manual. Okay, secara manual ni lebih mudah dan lebih menjamin daripada kalkulator tu. Okay, tapi kamu kena faham lah dia punya konsep. Okay, kamu kena faham dia punya konsep kan. Dalam gravitation kita ada kan 10 kuasa 10 kuasa 10 kuasa kan. So banyak-banyak sangat kan, 10 kuasa 18, 10 kuasa 28 kan. Lepas tu kena darab pula 10 kuasa 3 pula kan. So macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? So kamu boleh bahagilah kepada 2. Okay, satu integer. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sejuta ke kan. So indices 10 kuasa something. Okay, buat law of indices, dapatlah nilai. Okay, betul ke? Cikgu buat ni. Cikgu main tibai je, betul. 3E2 darab dengan 4E3 bahagi dengan 6E2. Betul lah. 2000. Okay. Boleh? Boleh So tu cara untuk menyelamatkan kamu. So kamu boleh guna cara ni. Tak pastilah. Mungkin kamu dekat maths kamu belajar yang lebih simple, lebih memahami, lebih mudah. So kamu aplikasi dalam fizik. Okay, saya gunakan cara tu untuk menyelamatkan kamu dalam bahagian gravitation di mana power by ni banyak sangat kan, 10 kuasa. Sebab dia punya nilai yang sangat besar kan, 10 juta lah, 100 juta lah kan. Okay, dan kamu boleh guna juga dalam apa-apa pengiraan yang melibatkan unit. Kan macam ni mm kan, mm. So kita boleh gunakan dalam pengiraan ataupun conversion of unit pun boleh juga untuk gunakan cara law of indices lah. Okay, law of indices. Jangan tanya cikgu pula. Logarithm pula kan. Tak ada. Setakat ni tak ada lagi aplikasi logarithm. Okay. Alright. So itu cikgu boleh bagi tips saja. Okay. Cikgu bagi tips saja untuk menyelamatkan kamu daripada melakukan kesilapan
di dalam pengiraan kalkulator. Okay, so kamu selalu berlatih, selalu buat pengiraan, okay, yang double slit ke, soalan gravitation ke, so kamu selalu buat law of indices ni, okay, law of indices ni, dan kamu akan mahir lah. Okay, kamu tengok je contoh 0.3 darab 4, 1.2, negatif 3 tambah negatif 3, negatif 6 bahagi 27 kan. So dengan sini cara mudah ni barulah kamu guna kalkulator. Dia lebih menjamin dan lebih cepat. Okay, menjamin dan lebih cepat dan lebih selamat lah. Okay, daripada kamu tekan semua benda. Okay, tekan semua benda, kalau bawah ni ada lagi 10 kuasa something. Nanti kalau kamu tekan kalkulator, tu yang pernah kan waktu dalam kelas kita tempoh hari kan, dalam lab kan, ada orang dapat, ada orang tak dapat. Tekan 4 kali pun tak dapat juga. Cikgu ajar pakai bracket pun tak faham juga. So cikgu bagilah cadangan, kamu gunakan law of indices. Okay, rasanya law ni semua orang pro ni, pakar ni kan, law of indices. Okay, so AN darab BM equal to A darab B N plus M. Ataupun kalau cikgu share je. Okay, jadi jangan cakap cikgu mat pula. Cikgu Amirul ajar lain. Tak, cikgu tak ajar pun mat. Okay, cikgu bagi tips je. Okay, so A, contoh AN bahagi BM. So kita boleh buat A, okay, AN, okay, bahagi B, bahagi B, N tolak M. Okay, A bahagi B, N tolak M. Benda yang sama je lah. Okay, alright. So kalau integer ataupun solid number, dia akan follow dia punya multiplication ke, addition ke kan. Kalau indices, dia akan follow the law of indices lah. Okay, 10 kuasa 2 darab 10 kuasa 3 bagi 10 kuasa 2. So 2 tambah 3 tolak 2. Dapatlah 3. So kamu gabungkan dapat 2 darab 10 kuasa 3. Tips saja. Okay, alright, untuk membantu kamu kurangkan careless mistake dalam menekan kalkulator. Kalau dalam gravitation tu 3 darab 10 kuasa 28 darab dengan 14.7 ataupun 3 darab 10 kuasa 8 kan. Speed of light kan, contoh lah kan. Contoh je, ni contoh je. Dah bahagi dengan 24 darab 10 kuasa 18. Sudah kan. Banyaklah pula. Besar sangat dia punya nombor. So kamu boleh buatlah. So 3 darab 3 bahagi 24, 10, 28 tambah 8 tolak 18. So ada berapa? 9 bahagi 24. 0.38 ni 28 tambah 8 tolak 18. 18. Kan? Ni jawapan dia kan. Contoh. Right? Lepas kamu buatlah. 0.38 tekan kalkulator tu. Negatif 0.38 E18. Tekan enter dapatlah 3.8 darab 10 kuasa. Okay, so ni cara untuk menyelamatkan kamu lah. Okay, menyelamatkan kamu daripada melakukan kesilapan-kesilapan teknikal disebabkan oleh tak reti guna kalkulator. Kan tak reti guna, tak cakap. Ataupun kalkulator ni kita buat yang mudah-mudah je. Kalau kamu buat semua dalam ni 3E28 darab 3E8 bahagi 24E18. Okay, alright. So kita pun boleh dapat juga 3.75 darab 10 kuasa 17.
Ataupun kadang-kadang kena squarekan kan. Contoh kena squarekan lah apa semua kan. So kamu mahirkan the law of indices tu, cikgu rasa tak ada masalah lah. Kan contoh, tiba-tiba aja map lah ini kan. Tak ada, cikgu nak share je. 2, 3 kan. Jadi berapa? 3, berapa? Kuasa 6, betul ke? Kan? 3 kuasa 6. Ya ke 3 kuasa 6? 9 kuasa lain ni. Betul lah. Okay, 3 kuasa 6. A N M equal to A N darab M kan. Law of indices lah. Okay, so kamu boleh gunakan law of indices ni untuk menyelamatkan kamu daripada melakukan kesilapan-kesilapan teknikal dalam kalkulator. Okay, ikut kamu lah. Kamu nak guna cara macam mana. Kalau cikgu Max kamu ajar yang lebih mudah, lebih simple, kamu boleh gunakan cara tu. Okay, cikgu bagi tips je. Alright, kita pergi ke soalan yang kelima. Dah pukul 11. Okay, dah pukul 11. So kita take 5 jap. Kita sekarang berapa? 10.51. Dalam 10.55, kita sambung balik soalan yang kelima. Boleh? Senyap ni semua. Boleh ke? Boleh. Alright. Okay, so kita stop jap 5 minit. Okay ke Umar? Muiz? Aziz? Syafiz? Boys? Okay ke? Okay tak okay? Boleh. Boleh Tak faham? Boleh go faham. Tak faham, tak clear, bagi tahu cikgu Okay. Ataupun buat banyak sikit soalan yang ada dalam buku teks, yang ada dalam buku rujukan. Wave ni senang je. Okay. Asalkan dapat tahu dia punya clue, keywords, konsep. Senang je lah nak jawab. Tak susah pun. Formula pun tak banyak. Dia banyak soalan explain. Explain. What happened? Predict. Kan?
Kalau macam soalan haba, dia banyak kira. Kira. Kan? Lepas tu dia suruh define. Definition dia banyak kan. Define. Yang dalam topik wave ni definition dia tak banyak. Banyak fenomena je lah. Tapi topik heat, define. Banyak definition dia, banyak law, banyak calculation, banyak formula nak kena hafal. Dah lah formula tak terlist dalam formula given dalam SPM. Wave ni, semua formula dalam wave semua ada dalam SPM. Yang apa paper depan SPM tu kan. Guidance, panduan, semua ada. Heat ada 1-2 je kot. Specific capacity pun tak ada. Dia punya formula given kan. Okay. What time is it? Okay. It's time. So kita sambung 5A. Okay. Kita sambung dengan 5A. A student move a slinky spring repeatedly at a frequency 5 Hz so that a transverse wave is produced. Determine the amplitude, period and the wavelength of the wave. So kita boleh tengok apa yang dah diberi dalam soalan. Okay. Dia kata frekuensi dia bagi. Ni tak tahu apa benda. Ni pun tak tahu apa benda. Kan? So kalau siapa yang tahu. Apa ni? 15 cm ni apa? Jarak daripada the maximum displacement to the equilibrium position. Apa dia? Definition untuk apa tu? Ni apa ni? 15 cm ni apa ni? Ni adalah apa? Amplitude. Amplitude. Pandai amplitude. Okay. Alright. So, period. Period ada ke dalam ni? Period ada tak? Diberi tak dalam soalan? Okay. Ada kan? So macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Period. Period maksudnya apa? Berapa? Period. 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 Berapa period? F equal to 1 over T. Betul tak? Ataupun T equal to 1 over kan? So T sama dengan 1 over berapa? 5. So berapa nilai dia? 0.2 second. Okay, 0.2 second. So the frequency period tu apa? The time taken to complete one oscillation. Kalau frequency, the number of oscillation per 1 second. So terbalik je lah. Okay. So T equal to 1 over F. Dan F dah diberi dalam soalan. Okay. F dah diberi dalam soalan. Okay. So kita masukkan sahaja nilai. Mendapatkan period equal to 0.2 second. Okay. Alright. Seterusnya. Wavelength. Wavelength. Macam mana kita nak kira wavelength ni? Dia beri 1.2 meter. 1.2 meter ni wavelength ke? 1.2 meter ni wavelength ke? 1.2 meter ni wavelength ke? Tak. Kenapa tak? Kenapa tidak? Wavelength in phase, betul tak? Kalau daripada crest ni pergi ke mana? Ni sepatutnya pergi sampai ke mana? Sini ke? Sini, sini, sini. Lupa dah semua ni. Dulu cikgu tanya laju je jawab. Sekarang senyap je. Lupa dah. Daripada mana? A
B, C, D, E. Mana? A ke mana? A pergi ke baik. Syafiz? Tahu tak? Farhad? Muiz? Aziz? Lydia? Amanda? Zaira? Lena? Panggil satu kelas. Akmal? Ima? Ima tak boleh. Ima C. dia tengah pergi perang. Ke C. A pergi ke C. Okay. Daripada puncak pergi puncak. True pergi ke true. Ataupun satu puncak. Okay. Daripada sini pergi ke sini. Kan. Kena ada satu puncak, satu true. Barulah cukup satu fasa. Okay. So daripada A pergi ke C. Tapi dia bagi 1.2 meter. Apa yang kita perlu buat? 1.2 meter bahagi berapa? Bahagi 2. Dapatlah 0.6 meter. Okay? Boleh? Boleh? Okay. So wave speed. Wave speed. Calculate the wave speed along the slinky spring. Macam mana kita nak kira wave speed? Apa formula wave speed? V equal to F lambda. Okay, jangan lupa formula ni. Formula yang popular ni. V equal to F lambda. Right? So V equal to F lambda. F berapa? 5 Hz. Dah diberi dalam soalan. Lambda berapa? 0.6 meter. Sama dengan berapa? 5 darab 0.6 berapa? Dapat T 3. Boleh? Faham ke? Zaira? Faham ke? Zaira? Faham. Okay, good. Okay, Akmal boleh Akmal? Liana? Lydia? Boleh. Boleh? Alright. Okay, so kita dah kira amplitude 15 cm. Tak payah kira pun, dah diberi. Period kena kira sikit. T equal to 1 over F. Wavelength ialah 1.2 bahagi 2 kerana dia bahagi A sampai E. Tapi wavelength kita hanya A sampai C saja ataupun C sampai ke E. So kena bahagi 2 lah. Wave speed V equal to F lambda. F dah diberi dalam soalan. Lambda dah dikira di atas. Kita masukkan nilai mendapatkan T 3. Okay. Alright. Okay, so kita pergi ke soalan 6. Soalan 6. A judge blew a whistle which produced a sound of frequency. Frequency berapa? 500 Hz. Wavelength 0.67. What is the wave speed of the sound? Ada lambang otak. Tak tahu kenapa lambang otak. Susah sangat soalan ni. Dia suruh kira wave speed je kan? V equal to F lambda. So, F 500 darab dengan lambda 0.627. So, berapa nilai dia? 335. 5. Tak ada susah sangat. Yang dia letak logo otak ni. Okay. Alright. So, tu jawapan dia. Betul ke cikgu? Betul. Jangan risau. Cikgu dah buat dah pun. Okay. Alright. Okay. So, nombor 7. Elok je letak. Okay, nombor 7. Soalan ni tricky sikit. Okay, soalan ni agak tricky sikit. Dia bagi tuning fork. Okay, tuning fork.
Vibrating and producing sound wave. Tuning fork. Dia bagi yang ni, dia bagi 0.5. Apa 0.5? Apa ni? Kan? Okay, so kita ada compression and vibration. Daripada gambar ni, kita boleh dapatkan dua benda yang cikgu nak kamu cuba cari dulu. Pertama, kamu boleh dapatkan amplitude. Kedua, kamu boleh dapatkan lambda. Cuba cari, amplitude berapa? Amplitude berapa? Tricky sikit soalan ni. Patutnya otak tadi patut letak ke soalan 7. Amplitude berapa? Akmal. Amplitude berapa Akmal? Berapa amplitude ni? Amplitude ketinggian. Tak nampak macam ada tinggi pun. Okay, cikgu tanya soalan senang sikit. Wavelength? Wavelength berapa? Alright. Wavelength berapa Berhad? Ai. Tak ingat dah. Nak cikgu bagi jawapan ke? Ke kamu nak cari sendiri? Cikgu bagi jawapan ke kamu cari sendiri? Macam mana? Tengah cari lagi? Okay. Tengah cari lagi. Aziz, dah dapat belum Aziz? Belum. Syafiz? Jap. Amplitude berapa? Wavelength berapa? Soalan kefahaman. Aras, cikgu letak aras tinggi ni. Kefahaman. Amplitude. Kamu kena faham dulu amplitude tu apa. Ada orang teks ke? Dah cikgu tak boleh nak tengok teks. Oh, anak getting that slow. Okay. Right, so kita tengok. Okay, soalan 7 Soalan 7. Yang susah je cikgu soalan ni. Masalah tu. Kan. 7. Okay, amplitude. Amplitude tu apa? Amplitude is the maximum displacement from the origin. Cuba letak shape. Jadual pula cikgu. Jadual. Okay. Alright. So, cikgu lukis turning fork cikgu. Cikgu ambil sebelah ni je. Ni. 0.5. So, ni cikgu punya turning fork. Okay. Turning fork. Nak warna apa? Tak. Boleh kot. Yalah, hitam. Okay. Kamu nampak lah turning fork cikgu ni. Okay. Alright. So, cikgu buat graf. Ni adalah turning fork sebelahnya. Cikgu ambil 0.5 ni. Apa yang berlaku ialah dia bergegar kanan, kiri sebanyak 0.5. Okay. 0.5. Jadi apa yang kamu boleh dapatkan ialah maksudnya dia bergerak bodohnya cikgu ni. Agak-agak dah lah. Okay. So maksudnya berapa? Sini
Dengan sini 0.5. So amplitude kat mana? Amplitude dekat sini. Betul tak? Betul kan? Amplitude kat sini kan? So berapa amplitude dia? 0.5 atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Amplitude berapa? Amplitude berapa? Turning fork tu 0.25. 0.25. Sebab apa? 0.5 atas bawah. Amplitude separuh je kan? Atas dan bawah. So amplitude dia adalah amplitude dia adalah 0.5 cm bahagi dengan 2. 0.25 cm. So kamu kena faham dulu apa itu amplitude. Kamu kena faham dulu amplitude tu apa, macam mana dia punya bentuk. Okay. 0.5 tu adalah dua amplitude. Satu amplitude adalah 0.25. Cakap amplitude tu apa? Amplitude tu adalah maximum displacement from the original position. Contoh ni turning fork cikgu. Cikgu tak gerakkan dia. Kamu nampak ke? Mesti tak nampak kan? Kertas putih. Macam mana cikgu nak buat Sekejap. Mana? Pakai cikgu punya ni lah. Cikgu nak kamu faham pasal amplitude ni. Keluarkan semua barang-barang cikgu. Cikgu ada satu kotak. Okay, cikgu ada satu kotak. Nampak kan? Harap nampak lah kan? Nampak? Nampak tak? Nampak kan? Okay. So cikgu tak goyangkan. Maksudnya cikgu tak vibrate Cikgu tak vibrate. So ni ibarat sebelah lah turning fork yang 0.5 tu. So sekarang cikgu vibrate. Cikgu hentam dia. Dan dia akan bergerak 0.5. Equilibrium dia dekat mana? Kat tengah. Sewaktu dia belum bergerak lah kat tengah-tengah ni. Dia kat tengah-tengah. So bila cikgu gegarkan, ni adalah kosong lah. Kosong. So cikgu bergerak, cikgu gegar dia jadi 0.5 lah kan. So berapa amplitude? 0.25 tambah 0.25. Kiri 0.25, kanan 0.25. So dalam rajah dia dah bagi kiri dan kanan 0.5. Berapa amplitude dia? Maximum displacement from the original position to the maximum displacement lah kan. So dia jadi 0.25. Boleh? Faham? Faham tak? Faham Akmal, faham? Faham. Okay, good. Alright, so kemudian kita pergi kepada wavelength. Wavelength berapa? Wavelength kita tengok fasa 1. Fasa 1 pergi mana? Fasa 2, sini. Okay, sini. Dia bagi berapa? 225. So sini dengan sini 1 lambda. Sini dengan sini 1 lambda. Sini dengan sini 1 lambda. So kita ada 3 lambda. Daripada compression pergi compression. Kan itu kita dah bincang dah waktu malam tu kan. Kita ada soalan pasal compression dengan rarefaction ni kan. Compression pergi compression, satu wavelength. Rarefaction kat tengah-tengah rarefaction tu bertemu dengan tengah-tengah rarefaction menjadi satu lambda. Sama saja macam crest bertemu dengan crest. So kalau kamu dapat soalan macam ni, kamu jangan tengok dekat bahagian regangan ataupun rarefaction. Jangan tengok kat situ. Confusing. Sangat confusing. Kamu pergi dekat bahagian compression. Dekat bahagian yang rapat-rapat tu. So dengan bahagian rapat-rapat tu, kamu boleh kira dengan cepat. So satu jarak sini dengan sini satu wavelength. Sini dengan sini satu wavelength. Dan sini dengan sini satu wavelength. Jangan pergi dekat bahagian regangan. Nanti kamu confuse. Kamu pergi dekat bahagian compression tu. Kamu kira.
Compression pergi compression. Sama lah juga macam wave. Kamu tengok dulu crest bertemu dengan crest. Sini bertemu dengan sini dulu. Itulah wavelength. Sama lah juga macam compression dengan reflection. Okay? Reflection. So kita tengok bahagian yang dia ditekan tu. Dia mudah nampak. Boleh. Bukan cikgu kata tak boleh dekat reflection ataupun regangan tu. Tapi susah. Susah kamu nak tentu kat mana tengah dia. Kan? Susah nak tengok. Kamu kena kira pula. Kan yang cikgu tunjuk ada tu kan. Kena kira. 1, 2, 3. Sana pula 1, 2, 3. Tak boleh lah. Susah lah. Okay. Sekarang kita pergi ambil bahagian compression. Bahagian rapat. Jelas di mata. Jelas di mata, dekat di hati. Kita boleh kira. Okay. So wavelength dia berapa? 225 bahagi berapa? 225 bahagi berapa? 225 bahagi 3. 3. Pandai. 225 bahagi 3. Berapa nilai dia? 75. 75 cm. Okay. Setelah nilai wavelength. Ingat samalah juga macam yang double slit juga. Okay. Yang double slit juga. So kamu pergi bahagian yang mudah untuk kamu determine the X. Okay. Kamu dengan mudah kamu determine the X. Kalau macam wave kat bawah yang graf tu, dia mudah. Kamu dah tahu dah. Wavelength, crest bertemu crest, true bertemu true. Kalau keluar soalan macam ni, keluar soalan sound. Kan? Keluar macam ni. Reflection dan compression. Kamu nak pilih mana? Cikgu cadangkan kamu pilih bahagian compression. Sebab dia mudah nak nampak. Okay, kat mana bahagian dia punya wavelength. Okay, so the speed of sound produced. Speed of sound, V equal to F lambda. F berapa? F dah diberi 440 Hz. Okay. Darab dengan berapa? 75 cm. Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 33,000. Betul? Kan? Sentimeter per second. Ataupun kamu dah tukar ni kepada meter, dia boleh jadi 330. Okay. Alright. Okay. So kita pergi, ada masa lagi 5 minit. Jam ni. Cikgu ada 4 jam. Tak maksudnya cikgu jam Google, jam komputer, jam digital dan jam tangan. Keempat-empatnya jam berlainan. Cikgu tak tahu nak ikut mana satu sekarang ni. Apalah, kita buat je lah. Coffee lah cikgu. Jam Google ni lagi lambat. Okay. Alright, so kita pergi ke soalan 8 lah. A. Draw the pattern of wavefront in region A and region B. So kita ada satu wave bergerak daripada deep ke shallow. Shallow ke deep. Macam mana kita nak buat ni? Draw the pattern. Region A and region B. Apa yang berlaku kepada region A? Apa berlaku pada region A? Apa berlaku pada region A?
Angle berubah tak? Angle berubah tak? Tak berubah. Kenapa angle dia tak berubah? Sebab dia sama dengan normal line. Okay, so bila the incident wave dia bergerak sama dengan normal line, so angle dia tidak berubah. Kan? Angle dia tidak berubah. Jadi apa yang berubah dekat sini? Apa? Apa dia? Kemar. Apa dia kemar? Apa yang berubah? Bila dia masuk daripada deep ke shallow? Wavelength. Wavelength berubah. Pandai. Wavelength berubah dan wave speed berubah. Okay. So dari segi angle tak ada perubahan. Kenapa tak ada perubahan? Sebab dia bergerak pada normal line lah ataupun straight line. Okay, so kita tengok pula kalau B, apa jadi kalau B? So kita punya normal line kat mana? Kita lukis dulu normal line kita. Normal line kita sentiasa perpendicular to the surface. Betul tak kan? So gerak. Okay, gerak. So kita ada angle. Right, kita ada angle dengan normal. Betul tak kan? Incident. Nampak kan? Kamu ada angle. Pakai pen apa pen putih. Boleh tak? So, kamu ada angle of incident. Tadi tak ada. Tadi 90 degree. Tak ada. So sekarang dah ada angle of incident. So kita bergerak pergi. So normal kita adalah putih lagi tak boleh seputih background. Okay, tak apalah. So, kita ada angle dengan normal on the surface of this shallow and deep water. Okay, kita ada normal. So, automatic kita akan ada angle of refracted. So, angle of refracted dia pergi ke mana? Towards ataupun away from normal? Towards ataupun away from normal? Right. Dia away. Okay, the angle is increasing. Tengok balik topik refraction tu. Dah confused dah Okay. So shallow pergi ke deep bila ada angle, automatic the refracted will be bigger than the incident. Then kita punya wavelength akan menjadi besar. Okay. Salah. Ikut sama macam gambar tu Okay, so cikgu ulang sekali lagi. Apa yang telah berlaku adalah insiden kita ada wave. Okay, dan dia bergerak pada sama. So, it move on the normal ataupun bergerak di atas normal line tu. Normal line kat sini adalah ni. Sama je. So, tiada perubahan lah. Tak ada angle lah.
Maksudnya tak ada sudut antara insiden dengan normal. So bila tak ada insiden dengan normal, tak ada perubahan angle. Tapi kita masih ada perubahan wavelength dan perubahan wave speed. So cikgu kurangkan, kecilkan. So now sekarang dia bergerak, sekarang ada angle pula. Maksudnya kita punya normal kita perpendicular to the surface. Okay, ataupun perpendicular to this medium. Okay, perbezaan medium ni. So sekarang kita ada angle of incidence. Automatic kita ada incident angle of refraction. So bila ada angle of refraction, dia away ke normal to the away ke towards the normal line. Mestilah away sebab dia bergerak daripada cetek ke dalam. Tengok balik yang kamu lukis mind map hari tu. Okay. So bila dia bergerak, kita punya wavelength akan membesar. Membesar macam mana? Kamu boleh buat besar sama nilai dengan sini. Okay, sama nilai lah. Agak-agak. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Alright. Okay. Okay, so the last one. Sebelum kita habiskan. Okay, the last one sebelum kita habiskan. 8B. Okay, 8B. Given that the speed of water wave in the shallow region and deep water region are 4 meter per second and 9 meter per second respectively. Wavelength of water wave in the shallow water region is 2 meter. Calculate the wavelength of water wave in the deep water region. So kamu boleh buat dua cara lah yang cikgu ajar dulu kan. Boleh buat dua cara. Pertama sekali, cara pertama, cikgu guna pen hitam. So kamu buat V equal to F lambda. Okay, so V F1 equal to V1 over lambda 1. Okay, so V1 berapa? V1 adalah, atau VS lah, shallow kan? Shallow. VS adalah 4 bahagi dengan lambda S adalah 2. Okay. Right. So dapatlah 2 Hz. So F deep equal to V deep bahagi dengan lambda deeper. So V deeper ialah 9 bahagi dengan tak tahu lambda D. Okay. Kan? So FD berapa? FD pun tak tahu. Tapi kita tahu refraction frekuensi tak pernah berubah. So frekuensi dekat shallow sama saja dengan frekuensi dekat kawasan dalam. Frekuensi tidak berubah. So kita boleh buat 2 Hz 2 Hz sama dengan 9 bahagi lambda D. Lambda D equal to 9 bahagi 2 sama dengan 4.5 meter. Okay. Ataupun cara singkat. Okay, ataupun cara singkat adalah kamu terus guna formula yang diberi dalam buku teks. Vs bahagi lambda S sama dengan Vd bahagi lambda D. Benda yang sama sahaja. So, okay, so Vs velocity in the water shallow water region is 4 divided by lambda S given 2 meter equal to Vd 9 meter per second divided by lambda D. Lambda D sama dengan 9 darab 2 bahagi 4.
berapa? 18 bagi 4 apa? Inner knowledge 45 Kan? Betul lah. 45. Dua jalan kira yang berbeza tapi mendapat jawapan yang sama. Okay, so kamu bolehlah guna mana satu yang kamu suka. Okay, asalkan dapat jawapan yang sama. Boleh ke? So soalan 9, soalan 10 dan soalan 11 cikgu beri pada kamu untuk buat. Okay, right. So cikgu cikgu nak minta kamu buat. Okay, cikgu sebenarnya dah bagi jawapan dah banyak dah jawapan tu cikgu bagi. Okay. Cikgu nak kamu buat dan kamu masukkan dalam link Google Form ni. Okay, link Google Form ni. Dalam tu ada cikgu kamu pilih kelas kamu. Lepas tu nanti cikgu dah bagi guidance. Kena jawab. Okay, kena jawab. Sama je performance evaluation tu. Okay. Kalau kamu copy jawapan cikgu tadi, kamu masuk je lah jawapan ni kan. Okay, kalau calculation tu kamu kena ambil gambar, upload dalam form tu. Okay. Tu untuk performance evaluation. Dan cikgu nak minta kamu buat formative practice 5.7. Okay, formative practice 5.7 berkenaan dengan magnetic wave. Okay, so kamu masukkan ke dalam Google Form berkenaan. Boleh ke? Boleh. Boleh tak banyak pun sebab performance evaluation cikgu dah bagi jawapan. Kamu just type dia masuk dalam tu. Okay, ataupun kamu kira, kamu ambil gambar, kamu upload dalam tu. Formative practice tu kamu just tak ada apa pun. Okay, right, kamu just arrange, determine. Okay, lepas tu kamu kira wavelength kan tu je lah. Okay. Formative practice 5.7 soalan 3 tu, cara kamu nak buat, okay, cara kamu nak buat, kamu boleh gunakan cara refraction. Yang baru saja cikgu tunjuk tadi. Tu soalan 8B tadi. Baru je. Kamu boleh gunakan cara refraction. Cara dia adalah, yang baru je cikgu tunjuk tadi, kamu guna Vs over lambda S equal to Vd over lambda D. Kamu boleh gunakan yang tu. Ataupun kamu gunakan cari frekuensi dulu. Lepas tu kamu dapatkan lambda bagi the blue light. Dan tu je lah perubahan. Tu formula refraction. Tu cara kamu nak jawab soalan nombor 3. Boleh semua? Okay, so on the next class kita akan masuk ke light and optics. Okay, so tak apalah. Rasanya kalau kamu faham topik 5 tu masuk topik 6 ni senang je lah. Okay. Alright, so itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan. Okay, yang Google Form tu cikgu akan tutup kamu punya submission tu hujung minggu ni. Tapi cikgu terima sampai sebelum kelas kita je. Sebelum kelas kita seterusnya. Kelas kita bila lupa dah. Hari Jumaat. Lambat lagi. Okay. So maksudnya sebelum hari Jumaat tu kamu dah siap lah performance evaluation dengan formative practice 5.7. Hari Jumaat kita masuk topik yang baharu. Okay, ada soalan ke semua?
Kalau tak ada Tak soalan, ada. kita bagi Haziq. Macam doa Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Okey semua, jumpa lagi pada hari Jumaat. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Ya. Salam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.